السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita masih lagi pada bab yang ketiga, bahagian yang pertama, iaitu melihat beberapa sudut pandang Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan beberapa perkara tauhid, iaitu tauhid uluhiyah. Yang pertama, penulis dia datangkan pada kita beberapa isu macam mana Imam Asy-Syafi'i menjelaskan pandangan dia pada beberapa isu yang disebut pada hal tentang tauhid uluhiyah. Antara yang dah kita sentuh ialah beberapa permasalahan berkaitan dengan kubur, ziarah kubur, apa-apa saja yang berkait dengan kubur. Yang kedua, bab berkaitan dengan bersumpah selain daripada Allah Azza wa Jal. Yang ketiga ialah konsep tatayyur ataupun sial. Macam mana Imam Asy-Syafi'i pandangan dia kepada orang yang terlibat ataupun orang yang mempercayai benda ni. Yang keempat ialah beriman kepada kedudukan bintang, dengan sebab bintang-bintang tertentu tu berlakunya hujan ataupun kemarau, yang disebut dengan nama astrologi. Lawannya ialah astronomi. Astronomi ni lah ilmu untuk tengok bintang, pergerakan bulan bintang, untuk tengok cuaca dan tengok secara umum, untuk kita bilang hari dalam tahun. Dia bukan untuk tengok nasib ataupun tengok tentang hebat ataupun ada kuasa khusus pada bintang tu. Selain pada tu ialah lafaz-lafaz yang diucapkan oleh orang, nampak biasa, tapi ianya boleh menambah ataupun mengurangi kesempurnaan tauhid. Tu pun dah sentuh. Selain pada tu juga asy-syafa'ah, iaitu bab berkaitan dengan syafaat-syafaat yang dibenarkan ataupun yang betul, dan juga syafaat-syafaat yang salah. Malam ni kita nak sambung pada bahagian yang terakhir untuk tauhid uluhiyah ni, iaitu ruqyah. Yang tu kita boleh tengok pada muka surat 337. Okey. Apa hubung kait ruqyah dengan tauhid uluhiyah ni? Bila mana kita sebut bab ni, kita mesti kena faham dulu uluhiyah tu maksud dia apa. Uluhiyah itu ialah mengesakan Allah Azza wa Jal dalam ibadah. Maknanya bila mana kita beribadah dan duduk dalam ibadah tu ialah termasuk memohon pertolongan dan hajat. Pusat dia yang utama ialah Allah Azza wa Jalla. Tak boleh terdetik ataupun terasa nak minta ataupun nak ikhtiar dengan pihak lain. Itu akan mengganggu gugat, mencederakan tauhid uluhiyah satu orang Muslim itu. Jadi antara unsur yang dia nak sebut ialah unsur ruqyah ni. Sebab ruqyah ni berkaitan dengan sakit dan sihatnya kita.
Tambah pada zaman tu, antara perubatan alternatif yang ada ialah ruqyah. Ruqyah ni dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai jampi serapah. Mari pada perkataan ruqa. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis, muka surat 337, isu yang ke-9, yang terakhir untuk bab tauhid uluhiyah sebelum masuk kepada tauhid rububiyah, ialah ruqyah. Dia sebut sini, bentuk jamak dari ruqyah adalah ruqa. Ruqyah tu ialah kata banyak kepada perkataan ruqa. Plural dia. Dia punya singular dia ataupun single dia ialah ruqa, yang bermaksud jampi. Tapi ruqyah ni maksudnya himpunan jampi-jampi ataupun mantra-mantra, yang artinya pengobatan yang dilakukan terhadap orang yang terkena musibah seperti sakit panas dan kesurupan. Kesurupan tu Indonesia. Kesurupan tu maksudnya ialah meracau, histeria. Jadi bila mana satu orang dia kena demam panas tiba-tiba, musibah, benda-benda buruk selalu melekat pada diri dia, asal dia buat apa-apa tak jadi, asal dia buat apa-apa saja gagal apa yang dia nak buat. Dan juga orang yang kesurupan dengan sebab dia kena sampuk dengan apa-apa, ataupun epilepsi. Epilepsi ni maksudnya sawan, dia macam orang histeria jugalah. Okay. Cara alternatif yang digunakan pada zaman dahulu sampai sekarang ialah adanya jampi-jampi tertentu, mantra-mantra tertentu untuk menghilangkan benda-benda tadi bila mana terkena pada satu orang. Okay. Tentang masalah ini telah datang kepada kita hadis-hadis yang sangat banyak jumlahnya, yang sebahagiannya membolehkan ruqyah dan sebahagian lain melarangnya. Sebenarnya untuk kita bahas bab ni lebih luas daripada nak tengok pandangan Imam Syafi'i, kita kena akui perubatan alternatif ini ialah satu benda yang masih lagi belum temu kata putus lagi dengan para ulama. Secara umumnya kita akan tengok ada dua kelompok dalam bab ni yang membenarkan hatta pada benda-benda yang kita risau bila mana dia benarkan benda tu. Dah mirip, dah dekat dah hampir kepada seru benda lain selain daripada Allah Ta'ala, pun ada ulama yang membenarkan. Dan ada sebahagian sekelompok lagi yang memang tutup serapat-rapatnya, tak boleh langsung. Bukan takat di peringkat perbahasan ulama, hatta di negara kita ni pun, di JAKIM pun sampai ke sekarang ni, lepas bengkel kursus, lepas kursus bengkel, tak selesai nak putuskan tentang benda ni. Maknanya peringkat federal pun tak ada kata putus, peringkat negeri pun tak ada kata putus. Macam kita pun, bila mana isu ni dibawa ke Jabatan Mufti, saya ingat terakhir sebelum saya keluar daripada Jabatan Mufti, isu ni tak selesai untuk membahaskan boleh ataupun tidak. Sebab ada benda kita bagi boleh, tiba-tiba menyusup di dalamnya benda-benda yang syirik juga, khurafat juga masuk. Tapi kalau tak boleh, tengok kaul ulama, ada yang benarkan. Jadi untuk bab rawatan alternatif ni, dia masih lagi belum ada kata putus yang pasti, hanya boleh bagi garis panduan saja. Tak boleh itu, boleh ini, tanda-tanda tu, tanda-tanda ni, boleh bagi yang tu. Tapi masih lagi belum kita kata garis panduan tu mencakupi ataupun boleh cover untuk orang untuk ambil rawatan alternatif ni, dia selamat, tak kena yang syirik, yang khurafat tu dia tak kena. Masih lagi belum boleh jamin dengan garis panduan tu. Jadi kita tengok secara umum dia dulu hadis-hadis yang menunjukkan pada harusnya ruqyah ni. Ruqyah ni ialah perubatan bukan dengan cara klinikal. Itu benda yang kita kena faham. Contoh, satu orang patah, dia baca ayat, akhirnya tulang yang patah tu bersambung kembali. Dari segi perubatan klinikal yang kena masuk makmal, yang kena x-ray tulang apa semua, dia tak masuk akal. Tapi dia mujarab. Macam dulu ada satu orang ni dikatakan pandai berubat orang yang kena resedung di Kuala Berang, Terengganu. Saya pun pergi situ. Dia guna apa? Lipas tanah lomor dekat muka. Kita tengok pun semacam. Tapi yang buat tu ialah satu orang guru
ajar mengaji Quran di kampung dia. Dia upah budak-budak yang mengaji dengan dia ni cari lipah tanah, bukan lipah rumah tu yang besar tu yang terbang tu. Yang tu tak jalan. Lipah yang duduk kat tanah je. Yang duduk buat apa nama ni? Buat lubang dalam tanah. Dia adalah kategori-kategori lipah tu. Okay. Cuma saya tengok perawatan dia, sebab yang buat tu ialah abang saya yang buat. Dia baca dulu something pada air tu. Ada macam satu bekas mangkuk, dia baca dulu. Lepas pada tu dia pecahkan lipah tu, dia pecah dekat perut dia, dia pun lomor dia punya lendir dalam perut lipah tu dekat muka kita. Sebelum pada tu dia suruh kita minum air jampi dia dulu. Lepas pada tu selesai, dia pun biarkan muka kita tu sampai orang yang dapat rawatan tu dia rasa panas dekat muka dia ni. Waktu tu keluarlah macam ulat-ulat yang kecil-kecil halus je. Dia pun ambil letak atas cermin. Ini ulat resedung dia kata. Ini ulat resedung. Orang yang ambil rawatan ni, hatta abang saya sendiri tu pun, dia sembuh dan pulih lah. Tapi sebab resedung ni dia jenis radang, dia bukan penyakit yang kalau kita baik tu dia akan confirm tak datang dah. Dia kalau kita kena jaga pantang makanan, baru kita tak kena. Rawatan tu hanya boleh mengurangkan. Dari segi klinikal, dari segi hospital, pening dengan cara perubatan tu. Tak boleh nak touch. Macam mana lendir daripada lipah tu dia boleh jadi agent kepada melegakan benda tu. Macam-macam. Ada orang guna kaedah-kaedah yang berbagai-bagai. Ini dipanggil rawatan alternatif. Saya tak kata rawatan tu haram. Cuma saya kata rawatan tu kena tengok keadaan. Sebab kita tak dengar apa dia baca. Waktu tu pun kita budak ni. Tak tahu dia baca apa. Tak dengar apa yang dia baca. Sebab konsep dia, mujarab bukan erti kata benda tu betul. Kalau ikut kaedah mujarab, banyak rawatan yang terkandung padanya kesyirikan. Menyeru selain pada Allah Ta'ala. Hasilnya mujarab. Banyak. Sangat banyak benda macam tu. Bahkan sihir itu pun sendiri termasuk daripada benda yang ada kesan. Tapi dia tetap salah. Dia tetap benda yang salah dan dilarang. Okay. Jadi dalam hadis-hadis yang dibawa oleh penulis ni, kita akan tengok beberapa panduan-panduan yang diletakkan oleh syarak tentang bab jampi ni. Nak jampi pakai apa yang boleh, jampi apa tak boleh, jampi apa yang boleh. Okay. Hadis pertama yang dia bawa, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana yanfuthu ala nafsihi fil maradi alladhi mata fihi bil muawwidhat falamma thaqila kuntu anfuthu alaihi bihin wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Maksud dia, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata bahawasanya Nabi pernah meniup pada bahagian tubuhnya ketika sakit yang menghantarkan beliau kepada kematian. Maknanya sakit yang menyebabkan Nabi wafat ni. Waktu Nabi sakit terlantar, sakit nak wafat tu, pada waktu tu Nabi ni dia berubat, dia ikhtiar untuk legakan, kebahkan sakit dia tu dengan dia tiup pada bahagian tubuh badan dia selepas dia membaca al-muawwidhat, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. 3 qul lah kita panggil. Okay. Setelah sakitnya bertambah parah sehingga Nabi tak larat dah nak bangun ni, Nabi tak ada kekuatan, maka Nabi pun meminta kepada aku untuk aku meniupkannya dan membacanya. Tapi aku guna kaedah, aku baca, aku tiup di tangan Nabi, aku gerakkan tangan Nabi tu untuk usap badan dia. Sebab tangannya ada keberkatan. Jelas benda tu. Sebab memang keberkatan yang utama ialah pada batang tubuh Nabi itu sendiri. Jadi dia tiup, dia tolong buat saja perbuatan tu, tapi dia tak usap dengan tangan dia. Dia gerakkan tangan Nabi. Okay. Hadis ni tunjuk pada kita ada pengganti kepada jampi serapah yang karut-marut, iaitu 3 qul tu. 3 qul tu ialah ganti kepada jampi serapah yang karut-marut. Ada jampi-jampi yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah untuk melegakan demam ke apa-apa, ada. Tapi Nabi tukar dengan baca benda lain. Perbuatannya mungkin sama, iaitu yanfuth, meniup, sebab memang elemen tiupan ni ada dalam bab perubatan alternatif ni.
Sebab tu ada setengah-setengah orang bila mana dia sakit, demam, selain pada dia pergi klinik, dia akan minta orang-orang yang pandai ni tiup dia. Saya tak tahulah istilah di utara ni apa, tapi kalau belah pantai timur ni, kalau orang tu demam lama sangat, akan adalah imam ke ustaz ke yang buat upacara tiup dia. Dia akan panggil, mari tiup sikit. Istilah dia panggil tiup. Tiup apa tak tahulah, tapi tiup lah. Kita nampak dia tengah tiup lah. Okay. Sebahagian ulama, antaranya ulama-ulama yang awal, mereka anti kepada perbuatan tiup ni. Tiup ni ialah syiar kepada ahli sihir zaman dulu. Tuan-tuan kena tahu, kalau kita tengok Muhammad ibn Sirin dan lain-lain tokoh, Ali al-Madini ni, pada zaman diorang menentang, selain daripada menentang golongan yang baca hadis palsu, diorang pun menentang golongan ahli sihir ni. Sebab tu kita tengok catatan daripada ulama dahulu, mereka menjelaskan antara kriteria ahli sihir ni ialah ada elemen meniup yang kuat, suka tiup. Selain pada tu, dia suka buat benda-benda pelik, antaranya ialah terbang di udara menggunakan penyapu. Ni bukan cerita dongeng, betul. Ni bukan saya tengok Harry Potter ke orang kata apa datang idea. Bukan, memang ada catatan yang sebut macam tu. Memang ada kegiatan ahli sihir dulu, dia terbang naik penyapu tu, memang ada pun. Benda tu ada. Memang dia buat pertunjukan tu. Sama ada betul dia naik penyapu ataupun dia je duduk di darat, duduk atas bumi, kita je nampak dia terbang. Boleh jadi juga. Cuma nak katanya itu ialah elemen-elemen dia. Tapi yang pasti kalau kita tengok, yanfus ni maksudnya tiup yang tidak mengeluarkan air liur, hanya ada angin saja. Angin saja. Jadi para ulama meringankan. Boleh lagi lah dalam bab-bab tiup ni, jangan ada tiup-tiup yang melampau je. Okay. Hadis yang kedua dia bawa, dia kata amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara an yustarqa minal ain. Rasulullah menyuruh aku atau menyuruh menggunakan ruqyah. Ruqyah sini merujuk pada 3 kul lah, untuk penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, pendengki dan juga pengkagum. Jadi bila mana ada satu orang dia kena ain. Ain ni ialah pandangan mata, mana-mana mata, hatta kepada pemilik benda yang hebat tu sendiri. Contoh, dia baru beli kereta dia baru, kereta dia limited edition, dia sendiri bangga dengan kereta dia. Bangun pagi dia tak mandi lagi, dia lap kereta dia dulu. Lepas tu dia termenung 20 minit, boleh beli juga aku last sekali. Pak, kereta tu rosak. Ain daripada mata dia sendiri, bukan pada mata orang. Mata dia sendiri pun boleh jadi. Bila mana kena macam ni, kata Nabi, dia kena ruqyah dengan membaca 3 kul sajalah. Tapi Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia sebut antara penawar kepada ain ni ialah melazimi zikir pagi dan petang. Zikir yang bermula dengan asbahna wa asbahal mulku lillah, yang dalam Hisnul Muslim tu, sampai habis zikir tu pagi petang, itu akan jadi benteng kepada ain. Orang yang dah kena ain pun, untuk dia pulih balik pada ain tu pun, dia kena lazimi zikir tu. Itu kaedah dia. Selain daripada mencari air basuhan orang yang puji dia, yang tu payah. Sebab tu ada hadis riwayat Muslim, bila mana satu orang sahabat ni dipuji oleh satu orang sahabat yang lain, sehingga sahabat yang kena pujian tu dia rebah, jatuh pengsan. Nabi suruh dia berubat dengan cara apa? Ambil air wuduk daripada orang yang memujinya, disembahkan ataupun diberikan kepada yang kena puji tu. Yang ni payahlah zaman sekarang, susah zaman sekarang ni. Sebab tu ada video, dah lama saya sebut benda ni, orang cut letak dalam TikTok. Video saya kata budaya sebahagian orang Arab, bila mana ada majlis perkahwinan, mereka akan minta kita basuh tangan, bukan sebab nak makan, dia nak air basuhan tangan je, supaya kalau kita terkagum ataupun terhasad kepada pengantin, maka itulah air yang akan dijadikan sebagai usaha perawatan dan pengubatan. Sebab masyarakat Arab ni dia memang ambil serius tentang bab ain ni.
Orang Melayu kita kurang sikit. Malaysia kita ni kurang. Sebab tu kalau kita tengok kan, orang komplain, kereta baru keluar daripada kilang, baru ambil tiba-tiba rosak. Lepas tu marah dekat kilang dia, dekat pembekal dia apa semua. Ni semua kereta tak guna punya kereta. Kadang-kadang dia terjadi sebab ain. Cuma kita tak tahu benda tu. Di negara Arab benda ni normal. Benda ni biasa. Maknanya dia orang tahu. Sebab tu dia orang beli kereta je, dia orang akan letak stiker Masya Allah, Tabarakallah. Nak suruh orang tengok, orang sebut benda tu. Kalau siap rumah baru pun, dia orang akan letakkan khat yang macam tu, supaya orang terus sebut perkataan tu. Sebab memang ada hadis, Nabi suruh kita bila mana tengok benda yang kita kagum hebat, kita sebut Masya Allah, Tabarakallah, ataupun Barakallah. Yang tepatnya lah Barakallah. Masya Allah, Tabarakallah tu dia hadis dhaif yang tu. Tapi bolehlah untuk kita jadikan sebagai alternatif, supaya kita ni tengok benda-benda yang kita rasa hebat, kita ikat dengan kehebatan tu, dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma ini ialah benda yang sangat sukar untuk kita fahami macam mana dia boleh berlaku. Dan kita pun biasanya kalau yang kena ain ni, dia tak sedar bila dia kena. Sebab macam kita sebut tadilah, ain tu dia datang daripada diri sendiri pun boleh. Dia tak syarat orang luar tengok. Orang lain tengok, itu memang clear lah, kita tahu benda tu. Selain daripada tu, diri sendiri. Video saya pasal basuhan tangan tu, ada orang-orang Malaysia ni kata, kenapa nak ikut Arab? Dia tak faham. Saya tak faham kadang-kadang. Tengok video tak habis ke, dia tu bukan orang Melayu ke, saya pun tak tahu. Cuma ada, kebetulan ada dalam TikTok juga lah, orang Arab yang buat majlis perkahwinan. Dia ada satu unit yang akan jaga majlis perkahwinan tu, iaitu unit yang kawal jangan ada kamera yang ambil gambar. Yang ni ada. Tempat kita ni tak ada. Tempat kita ni tak ambil gambar tu, pelik pula. Kena ambil gambar. Okay. Sebab tu ada setengah-setengah wedding, majlis perkahwinan, Hafluz Zafaf ni, dia akan ada satu macam AJK lah, yang akan bagi satu sarung telefon tu, dia masukkan telefon kita, dia dah block kamera depan, kamera belakang. Kita boleh main telefon tu, tapi kamera tak ada. Dia block. Dan dia kunci. Dia macam kita pergi supermarket baju tu kan, kita buat keluar baju, dia akan bunyi alarm. Dia macam ada satu alat yang dia touch dekat tempat yang letak telefon tu. Jadi dia tahulah ada orang yang cuba nak buka ke apa ke. Sebab apa? Dia faham benda tu. Dia faham. Sebab tu show off terlebih ni ialah benda yang bahaya juga. Bukan bahaya juga lah, memang sangat bahaya pun. Pertama, mengundang mata-mata hasad. Sebab antara hasad dengan kagum, mata orang hasad lagi kuat memberi kesan ain kepada pihak yang dia tengok tu, lagi kuat berbanding mata pengkagum. Mata orang yang hasad lagi bahaya. Dan hasad ni kita tak tahu siapa yang hasad dengan kita, sebab ia benda duduk dalam hati. Okay. Jadi ini benda yang kadang-kadang budaya yang agak bahaya. Sebab zaman kita ni dia berubah. Style manusia ni dia memang nak supaya dia tu visibility, keterlihatan dia tu jelas, orang kenal dia. Sebab tu saya agak kurang setuju setengah-setengah orang yang buat charity ni, buat kerja kebajikan ni, setengah-setengah influencer, TikToker apa semua ni, dia nak bagi duit kat orang, dia tanya, kenal tak saya? Follow tak saya? Benda tu agak kurang senang sikit. Nak bagi duit, bagi. Tiba-tiba kawan tu kata tak kenal, tak follow apa-apa. Dia pun dah teragak nak bagi tak nak, Sebab itu boleh merosakkan cara nak sedekah ke orang. Nak sedekah tak perlu tahu pun. Tak perlu pun kita ni follow saya. Dia dulu kita tengok benda ni time pilihan raya je. Cuma nak kata ni sekarang tak pilihan raya pun benda tu jadi. Dia teruk lah benda tu, sebab dia dahagakan follower. Inilah benda-benda yang bahaya. Benda-benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Okay. Jadi kemasyhuran boleh mengundang mata-mata yang banyak, sama ada mata pengkagum ataupun mata penghasad. Kedua-duanya bahaya, boleh beri kesan ain, kita sebut tadi. Okey. Seterusnya hadis yang ketiga yang dia bawa sini dari Ummu Salamah, bahawasanya Nabi melihat seorang hamba sahaya wanita di rumahnya yang wajahnya terkena bintik-bintik hitam. Hamba tu dia ada bintik-bintik hitam di muka dia, maka Nabi bersabda, istarqu laha fa inna biha an-nazrah. Obati dia dengan ruqyah kerana dia telah terkena pandangan mata dengki orang. Kita orang Melayu ni percaya, bila mana pergi mana tempat, tiba-tiba kulit tu dia macam kena panau sikit.
Berlaku jugalah. Cuma orang kita dia tak kata ain, dia kata ludah hantu pula. Kan dia ada kepercayaan macam tu kan. Tiba-tiba pergi mana-mana, pergi majlis ramai orang, dia macam naik something lah dekat muka dia. Dia kata ni ludah hantu. Macam mana nak berubat dia? Ambil pukat yang basuh pinggan tu, sapu kat muka. Okey lagi. Ada yang bagi lagi tu, seluar dalam yang pakai dah tu, sapu kat muka. Ain tu ialah dengan ruqyah. Tak perlulah buat benda macam tu. Itu pun khurafat. Khurafat tu tak menyebabkan pada syirik, tapi dia tak kena lah. Dia macam tak tally. Macam mana satu orang, dia kena something dekat muka dia, kena ambil pukat yang, dia bukan span tu, dia yang jenis macam pukat tu, letak dekat muka. Ada kepercayaan macam tu lah. Dia macam sebahagian, saya tak tahu di utara ni ada atau tidak, tapi di pantai timur ni ada. Kalau beli kasut, kita kena gigit lo kasut tu. Sini ada. Sebab takut kaki kita melecet. Jadi sebelum dia gigit kita gigit dia dulu. Yang tu tak syirik, cuma dia tak masuk akal lah. Tapi ada lah, benda tu ada. Okay. Muka surat 338. Daripada Auf bin Malik al-Ashja'i, ia berkata, pada zaman jahiliyah kami mengadakan pengobatan dengan ruqyah. Bagaimana hukumnya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Nabi pun respon, sebab Auf bin Malik al-Ashja'i ni dia antara orang yang terlibat dengan benda-benda yang berkaitan dengan perubatan alternatif pada zaman jahiliyah. Nabi pun kata, i'ridu alayya ruqakum, bentangkan kepada aku mantra-mantra tu, jampi serapah itu. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tak mengapa bila mana ruqyah tu ataupun jampi tu tidak ada unsur kesyirikan. Contoh, doa-doa yang dipanjatkan oleh setengah-setengah pengubat, setengah-setengah perawat bila mana orang datang berubat dengan dia. Tapi doa tu dia ungkapkan dalam bahasa Melayu, ataupun ungkapkan dalam bahasa Jawa, ataupun ungkapkan dalam bahasa Melayu daerah dia. Selama mana masih lagi jelas makna dia difahami, maka dia tak termasuk daripada ruqyah yang dilarang. Tapi bila mana dia ada seru benda lain, walaupun guna bahasa Arab pun, benda tu salah. Jadi itu benda yang Nabi respon terhadap Auf bin Malik ni. Boleh, kamu boleh stay guna ruqyah tu kalau ruqyah tu okey. Kalau ruqyah tu masalah, tak boleh. Jampi-jampi yang dibuat untuk mengelak benda-benda buruk. Kita pun tahu dalam masyarakat Melayu kita ni, untuk buat apa-apa persembahan, asalnya persembahan tu hanya entertainment je. Contoh, wayang kulit ke, kuda kepang ke, apa saja daripada mana bangsa, apa-apa sajalah. Kalau Terengganu dia ada ulit mayang dia apa semua. Yang ni sebelum daripada start buat persembahan tu, dia kena ada perasap dulu, kemian dulu, kena ada pawang mana kena jampi. Yang tu tambahan. Yang tu tak boleh. Macam kita dia Perlis ni, apa kita punya kebudayaan kita? Awang batil. Awang batil tu hanya hikayat je secara umum. Tak ada apa-apa yang problem selama mana dia tidak ada upacara buka panggung yang melampau. Contoh orang main wayang kulit ni, dia ada upacara buka panggung dulu. Buka panggung ni nak kena perasaan 4 penjuru supaya tak datang orang kata apa, semangat-semangat roh-roh yang tersesat masuklah tok dalang tu je, daripada cakap Melayu dia cakap siang pula. Tak ada. Yang tu semua benda-benda yang tambahan ujung-ujung. Tapi nak katanya unsur ni mana-mana bangsa pun ada. Dan kita orang Melayu ni memang terpalit dengan benda tu. Dia termasuk dalam jampi serapah yang tak dibenarkan. Sebab kita telah mengadakan hubungan dengan makhluk-makhluk yang tiada apa-apa manfaat dengan dia. Okay. Di antara hadis-hadis yang melarang ruqyah adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah. Ruqyah tu maksudnya ialah jampi serapah selain daripada Al-Quran secara umum. Tapi kalau dia base Quran, base daripada doa-doa yang Nabi bawa, dia menjadi ruqyah syar'iyah, dibenarkan. Okay. Tamimah ialah satu tangkal yang digantung pada leher anak-anak dengan tujuan untuk mengusir ain ataupun pengaruh jahat yang datang dengan sebab rasa dengki. Kayu tertentu diikat dengan benang tertentu, warna tertentu, dipakaikan di leher ataupun di pinggang ataupun di kaki, di tangan. Itu tamimah.
Yang ketiga ialah tiwalah. Tiwalah ini ialah sihir, guna-guna, pukau, semua duduk dalam tu. Baru ni ada kes kan di Kanga, kena pukau di pasar market Sena tu, kena pukau. Benda tu memang ada. Saya bukan nak kata tak percayalah pukau. Benda tu ada. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut tiwalah ni, guna-guna ni, dia boleh bodoh kita. Sebab saya memang tengok dengan mata saya sendiri, dan pernah kes depan saya sendiri berlaku di KLIA. Waktu tu balik cuti Malaysia daripada Jordan, seorang student Jordan yang perempuan, dia tu medik. Dia pergi dekat ATM, kan baru balik kan, duit Malaysia tak ada, pergi dekat ATM. Student medik ni dia banyak duit lah. Dia tajaan KPM, tajaan daripada MARA apa semua ni, dia orang banyak duit. Sebulan allowance dia 2,700, macam orang kerja dah di Malaysia. Itu yang Jordan punya lah. Yang negara lain saya tak tahu. Cuma dia orang duit banyak. Okay. Dia hanya ditepuk belakang oleh satu orang kulit hitam. Orang-orang negro lah, orang kulit hitam. Okay. Akhirnya dia withdraw semua duit dia. Dia bagi kat kawan tu. Tinggal kad kosong je. 5-10 minit lepas tu baru dia sedar, hilang habis dah barang dia. Benda tu ada. Benda tu wujud. Benda tu salah, tapi benda tu ada, wujud. Maknanya orang nak penanya kita dengan kaedah ni ada, valid, boleh berlaku. Tak dapat ditolak benda tu. Cuma orang yang melazimi zikir pagi dan petang, ia akan menjadi benteng yang lagi kuat pada dia. Tak jamin kata mesti tak kena, tapi dia akan jadi benteng yang kuat. Dia akan jadi benteng yang kuat pada dia. Jadi nak sebut pada kita, jenis-jenis guna-guna pukau apa semua ni, memang benda tu ada pun. Benda tu tak dapat dielak. Sebab Quran sendiri mention tentang apa yang berlaku kepada Bani Israel selepas kewafatan Nabi Sulaiman. Mereka percaya Nabi Sulaiman ni boleh buat itu ini, faham bahasa burung ni, kerana ada satu kitab sihir yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman, dengan sebab turunnya Harut dan Marut untuk menjelaskan sihir-sihir yang salah tu. Tapi dia orang telah guna dengan cara yang salah. Sebab Quran sendiri mention antara sihir yang kuat dan diminati oleh syaitan-syaitan yang jahat ni ialah sihir memisahkan rumah tangga ataupun merosakkan rumah tangga antara suami dan isteri. Yang tu paling ampuh dan paling kuat. Sebab ada hadis lain yang menyokong tentang runtuhnya rumah tangga itu lebih disukai oleh iblis berbanding matinya ataupun berlakunya pembunuhan di kalangan anak Adam. Cuma nak sebut pada kita, antara bentuk sihir ni ialah sihir tafriq, iaitu sihir pemisah. Selain daripada sihir takhyil. Takhyil ni yang kena pada Nabi. Takhyil ni maksudnya apa? Dia khayal. Macam dah buat tapi tak buat lagi. Sebab tu dalam riwayat sebut Nabi kena sihir takhyil daripada Yahudi, Labib bin A'sam ni, selama 6 bulan Nabi kena. Sehingga Nabi kadang-kadang diingatkan oleh sahabat, Rasulullah tak solat asar lagi. Bukan tadi dah solat ke? Dia kena sampai tahap macam tu. Nabi tak balik rumah isteri dia ikut giliran sebab ingat semalam dah balik dah. Dia kena sampai macam tu. Cuma nak katanya, kenapa Allah Ta'ala takdirkan Nabi kena? Supaya nak tunjuk pada kita, semua kita ni tak selamat boleh kena. Kalau Nabi, satu orang yang mendapat hubungan yang rapat dengan Tuhan pun boleh kena, maknanya sihir tu dia something yang berbekas. Dia memang wujud. Cuma kita mengakui dan mengatakan benda tu syirik, benda tu salah, pelakunya termasuk daripada pelaku dosa besar. Walaupun ianya mujarab ataupun menjadi. Okay. Kemudian dia sebut sabda Nabi, tidaklah bertawakal orang yang meminta ruqyah dan pengobatan dengan kai, iaitu dengan besi yang dibakar. Okay. Yang ni ada khilaf sikit. Sebahagian ulama mengatakan ruqyah dengan Quran, dengan hadis pun tak boleh. Sebab ada hadis Nabi sebut tentang larangan ruqyah. Nabi tak kata ruqyah jahiliah ke ruqyah syariah ke. Dia orang faham lagu tu. Yang namanya ruqyah ni kira tak boleh semua. Semua tak boleh. Tapi yang pasti, yang pertengahannya ialah ruqyah selama mana ianya masih basic dia tu daripada Quran dan hadis, bacaan dia jelas, maka dia boleh diamalkan ataupun digunakan sebagai ikhtiar pengubatan, tanpa kita mengenepikan rawatan-rawatan lain yang boleh membantu juga satu-satu sakit tu. Sebab tu orang yang betul-betul duduk atas ruqyah yang benar, dia tak akan terus ruqyah.
melainkan dia suruh pergi dapatkan pengesahan daripada perubatan klinikal dulu. Sebab ada orang dia selalu histeria, dia ingatkan histeria tu kena ganggu dengan makhluk halus. Rupa-rupanya itu ialah simptom kepada kanser-kanser tertentu sebelum dia pergi pada stage yang lebih teruk. Dia ada penyakit-penyakit ni, penyakit-penyakit yang hospital duk rawat ni, sebelum dia nak pergi, saya tak ingat kanser apa, sebelum dia nak pergi pada kanser tahap 3, tahap 4 tu, simptom dia ialah selalu meracau. Cuma orang yang tak tahu, dia akan kata, ni ada ni orang dengki apa ni. Dia tak faham. Dia tak tahu benda tu. Dia hanya nampak pada satu angle saja. Sebab tu orang yang betul-betul nak faham ruqyah ni ataupun mengamalkan ruqyah secara amanah, dia mesti akan suruh pesakit dia pergi kepada pengubatan klinikal dulu. Yang kedua, dalam hadis yang sama dia sebut, Nabi larang kita berubat dengan kail. Ejaan betulnya ialah K-A-Y-L lah, tapi dalam buku ni sebut kail. Kail ni ialah perubatan dengan menggunakan besi panas untuk apa-apa saja penyakit. Sakit apa, luka kecil pun tampal dengan besi panas, luka besar pun tampal dengan besi panas, urat berbelit pun tampal dengan besi panas, semua besi panas. Dia sama ada besi yang sekeping ataupun jenis paku yang ditekan pada poin-poin orang yang berubat dia tu tahu lah. Pengubatan cara ni masih lagi ada dan wujud di setengah-setengah negara Arab. Tempat kita ni tak ada sangat. Tempat kita ni mungkin adalah pengubatan yang mirip dengan dia, macam acupuncture apa semua tu. Sebab tu kita kena tahu, acupuncture yang Cina duk buat tu pun dikategorikan sebagai pengubatan alternatif. Dia sama macam ruqyah juga. Di sisi dalam perbincangan lah tu, maknanya dalam kepercayaan dia orang pun tiada basic klinikal yang kuat untuk kata ini ialah cara yang betul. Sama jugalah dengan bekam apa semua pun. Cuma bagi situasi zaman Nabi, bekam ni banyak boleh legakan macam-macam penyakit bagi zaman Nabi. Tapi ada setengah-setengah penyakit dia tak lega juga dengan bekam. Tak dinafikan bekam itu sunnah. Itu benda yang kita tahu lah. Bekam tu memang sunnah. Tapi kalau sakit kita dinasihati oleh pakar perubatan, memang boleh melegakan sakit kita dengan bekam, kita boleh bekam. Kita boleh tengok Nabi bekam hari apa. Sebab dia ada hadis tentang Nabi bekam hari apa, berapa hari bulan. Nabi akan tengok hari bulan tu Nabi akan bekam. Dan Nabi bayar kepada orang yang bekam ni dengan bayaran yang mahal. Sebab tu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ataupun riwayat Muslim saya tak ingat, Nabi bayar kepada orang yang datang bekam Nabi ni 1 dinar emas. 1 dinar emas berapa? 700, 800. Tuan-tuan nak bayar bekam macam tu? Bekam RM30 pun minta kurang sampai RM15. Okay. Cuma nak katanya, sebab Nabi tahu dia punya effort tu. Sebab orang bekam zaman dulu bukan macam orang bekam zaman sekarang. Bekam zaman sekarang dia tarik, dia biar. Bekam zaman dulu ni tarik dengan mulut sendiri. Dia letak tanduk tu, tanduk lembu ataupun tanduk kerbau tu, yang dia panaskan, dia buat macam muncung, macam corong tu juga. Yang tarik tu ialah dengan mulut sendiri. Pening kepala dia. Sebab tu kena bayar mahal. Dia balik tu, dia tertukar pintu rumah dia dengan pintu jiran dia. Dengan sebab habis oksigen dalam urat-urat darah dia ni, dengan sebab dia duk tarik darah kawan tu. Jadi sebab tu Nabi, dan dia pun terdedah pada bakteria sebab dia tarik dengan mulut dia. Tuan-tuan boleh, tu darah yang tak bersih ditarik dengan mulut. Kita boleh jamin ke bakteria tak masuk? Masuk. Silat air bulan dia bawa penyakit orang. Jadi sebab itulah orang yang duduk dalam bidang perubatan ni, dia punya orang kata apa, pendapatan dia tu kadang-kadang lebih sikit pada orang kerja bidang lain, dengan sebab dia mendedahkan diri dia kepada bahaya juga. Jadi profession yang payment dia tinggi lah. Jadi Nabi bayar berbaloi lah dengan tu. Okay. Yang nak sebut pada kita, ruqyah, bekam semua ni, kalau kita sesuai, ada nasihat daripada pakar perubatan, dipersilakan. Tapi sakit kanser pun bekam, sakit apa-apa pun bekam, semua pakai kaedah bekam, yang ni salah. Yang ni bukan cara perubatan yang diajar oleh Nabi. Maknanya Nabi mengiktiraf dan juga mengambil kira juga nasihat daripada pakar perubatan. Yang ketiga, hadis tentang 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap, iaitu mereka yang tidak istirqa, tidak diminta untuk diruqyah, tidak tatayyur,
tidak menggunakan perubatan dengan kai, iaitu dengan besi panas, dan bertawakal kepada Rabb mereka. Dalam riwayat Muslim disebutkan iaitu mereka yang tidak meruqyah dan tidak meminta ruqyah. Poin yang dia nak sebut sini ialah nak tunjuk pada kita, kalau sakit apa-apa jangan kira nak ruqyah dulu, pergilah alternatif lain lagi. Sebab Nabi sebut antara orang yang masuk syurga tanpa hisab ni ialah orang yang tidak ruqyah dan tidak minta diruqyah, termasuk ruqyah syariah, bukan ruqyah yang jahiliah saja. Sebab tu ada satu orang tiktokers mana tak, dia kata hadis ni ialah ruqyah syirkiyah saja, ruqyah syariah tak masuk. Tak, ruqyah syariah pun masuk. Sebab tu ada orang yang dia jaga, dia tak nak diri dia tu berubat. Cuma yang saya dapat penjelasan yang paling clear dalam bab ni, hadis tentang 70,000 umat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab ni ialah mengikut kapasiti orang tu sendiri. Dia sakit, dia tak nak berubat. Selama mana dia tak menyusahkan orang dan dia tak merungut, dia boleh sabar terhadap sakit yang dia kena, maka tak apa untuk diri dia. Tapi kalau dia tak sabar, dia mula start menyusahkan orang, dia mula menyebabkan orang-orang terganggu dengan sakit dia tu dan takut dia tu nak pergi berubat, dia kena berubat. Sebab dia susahkan orang, dia susahkan anak-anak dia, dia susahkan isteri dia, apa-apa semua, dia susahkan pasangan dia, apa sajalah, maka dia kena berubat lah. Sebab kita pun tahu hukum berubat ni dia harus, dia tak wajib berubat, dia harus saja. Sebab tengok pada hadis ni lah, para ulama memberikan jawapan tentang masalah ini sebagai berikut. Hadis-hadis tersebut tidak saling bertentangan. Ruqyah diperbolehkan asalkan sesuai dengan syarat-syaratnya dan tidak diperbolehkan apabila tidak memenuhi syarat. Muka surat 339. As-Suyuti, iaitu Imam As-Suyuti, dalam kitab dia Taisirul Azizil Hamid, ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. As-Suyuti berkata, para ulama telah berijma' bahawa ruqyah diperbolehkan apabila memenuhi tiga syarat ruqyah ni. Yang pertama, ruqyah tersebut menggunakan ayat-ayat Allah, asma' dan sifatnya. Yang kedua, dibaca dengan bahasa Arab dan maknanya dapat difahami. Yang ketiga, harus diyakini bahawa ruqyah tersebut tidak dengan sendirinya memberi pengaruh, tetapi takdir Allah lah yang memberi pengaruh. Sebenarnya kata-kata Imam As-Suyuti pada isu ni kurang tepat bila mana dia kata ijma'. Tak ijma' dalam bab ni. Cuma jumhur para ulama sebut macam tu. Jumhur ni majority. Kalau kita sebut ijma', maknanya tak ada satu pun ulama yang tak setuju. Itu maksud ijma'. Tapi bila mana sebut jumhur, ada golongan yang tak setuju, tapi minority. Sebab Imam An-Nawawi antara tokoh yang membenarkan untuk kita dapatkan khidmat ruqyah daripada bukan bahasa Arab. Ni disebut dengan jelas dalam kitab dia At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Boleh satu orang dia berubat, dapatkan jampi daripada orang yang pandai jampi, tapi tak guna bahasa Arab. Sebab syarat kedua dia sebut dibaca dengan bahasa Arab. Payah. Bukan payah, maknanya ada ulama yang tak kata macam ni juga. Maknanya kalau kita dengar orang tu dia baca, dia sebut dalam bahasa Melayu, ya Allah jadikanlah dia ni sembuh, okey tak apa, ruqyah tu terima. Ataupun dia baca dalam bahasa Jawa, kita kena minta translator dah sebut, sebab kita tak kerti. Tapi biasanya alam Melayu ni ruqyah yang pelik, dominannya ialah daripada bahasa Jawa. Dominannya dia datang sebab memang orang kata apa, kepulauan Jawa ni ialah tempat yang asalnya datang mantra-mantra tu. Sebab tu ada satu orang pengkaji di Indonesia, dia pun orang Jawa jugalah, muda lagi, Ustaz Faizar, apa saya tak ingat nama belakang, tapi Faizar, muda lagi. Dia aktif dengan channel YouTube dia apa semua. Dia banyak buat pendedahan terhadap ruqyah yang mengarut. Dia pernah datang Malaysia buat pendedahan tentang buku-buku mujarabat Melayu yang mengandungi mantra-mantra yang jelas unsur sihir. Dia ada buat pendedahan. Okay, cuma nak katanya, dia sebut mantra-mantra Jawa ni ianya ialah asimilasi daripada mantra-mantra yang diambil daripada Mesir Purba. Sebab kalau kita tengok manuskrip yang menyimpan mantra-mantra yang diamalkan oleh dukun-dukun Jawa ni, semuanya ditulis di atas kertas papyrus. Kertas papyrus ni ada di Mesir je. Papyrus ni yang duduk tepi Sungai Nil tu,
pokok papyrus. Kalau orang yang biasa pergi ke Mesir, berjalan ke Mesir, antara souvenir cendera hati yang orang akan beli ialah khat ayat Quran yang ditulis atas pokok papyrus ni, kertas pokok papyrus ni. Sebab tamadun Mesir antara tamadun yang awal membuat kertas. Cuma kertas itu biasanya digunakan oleh ahli sihir untuk tulis mantra dia. Cuma kita dalam Melayu biasa bungkus dengan kain kuning. Kita normal dengan kain. Tapi dia orang dengan kertas papyrus tu. Cuma kita translate daripada bahasa Mesir purba tu ke bahasa Jawa. Itu yang dia sebut. Jadi ada asimilasi. Konten dia sama tapi terjemah ke bahasa lain sahaja. Cuma nak katanya itu dominannya lah. Sebab tu ada kajian PhD menunjukkan tentang kecenderungan orang-orang Nusantara terhadap ilmu perubatan dan juga mengurut herba ni. Orang Melayu kita reti dengan sebab kita ada ambil sikit ilmu-ilmu daripada Mesir purba. Bermula daripada satu tempat di Indonesia nama dia Barus. Tuan-tuan pernah kenal kapur Barus kan? Barus tu nama tempat di Kepulauan Jawa. Situ tempat penghasilan kapur. Lalu orang panggil dia kapur Barus untuk guna bagi pengurusan jenazah si mati apa semua ni lah. Okay, cuma nak katanya itu tempat awal orang pandai kenal herba, mantra-mantra yang bercampur sekali. Sebab di situ pusat agama Hindu pun ada, pusat agama Buddha pun ada, semua datang pada tu. Jadi dukun-dukun yang dah kemudian yang terpecah-pecah ni, biasanya dia orang akan bawa basic tu. Dia orang akan bawa pengamalan itu. Sebab tu kalau kita tengok antara buku yang digunakan oleh bomoh-bomoh di Malaysia kita ataupun di kawasan Semenanjung kita ni, dia akan ambil konten dia daripada satu kitab nama dia Syamsul Ma'arif. Ini kitab ni. Tuan-tuan cari Shopee ada jual tau. Tapi amalan-amalan dia tu saya tak rasa kita berani buat lah. Amalan nak dapat khadam, nak jaga rumah ni, kena gali kubur orang, kena tanah kubur tu apa semua, tak boleh buat kot. Kalau hati tak kental tak boleh buat. Tapi nak katanya benda tu datang daripada buku tu lah, Syamsul Ma'arif ni. Dia ada terjemahan yang bahasa Melayu dia. Cuma Syamsul Ma'arif ni Ustaz Faizal tu pun sendiri sebut, ianya ialah ibu kepada mujarabat dan jampi serapah yang pelik-pelik ni. Ibu, maknanya induk dia akan datang daripada buku tu. Induk dia di Malaysia kita ni lah secara umumnya. Dukun-dukun, pawang apa semua, dia akan menjadikan buku tu sebagai rujukan induk. Syamsul Ma'arif ni. Okay. Nama sedap kan, Syamsul Ma'arif. Macam nama kitab je. Memang dia kitab pun. Tapi bukan kitab mengaji akidah, bukanlah. Dia ialah kitab yang mengandungi mantra-mantra sihir, ritual-ritual sihir untuk dapat khadam tertentu, nak pera jin berapa ekor pun dalam buku tu lah. Biasanya dia akan datang, hantu raya ke hantu tak raya pun datang dalam tu. Semua datang daripada buku tu. Seandainya salah satu saja dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ruqyah tidak diperbolehkan. Hadis-hadis yang membolehkan diberlakukan untuk ruqyah yang memenuhi tiga syarat tersebut, sedangkan hadis-hadis yang melarang ruqyah diberlakukan untuk ruqyah yang tidak memenuhi tiga syarat tersebut. Poin mudah dia nak sebut sini ialah cukup tiga syarat baru boleh pakai ruqyah tu. Tak cukup tiga syarat, ruqyah tu tertolak. Tapi macam saya sebut tadilah, untuk syarat yang kedua tu tidak ijma' di kalangan para ulama. Sebab Imam An-Nawawi antara yang tidak bersetuju dengan pandangan mesti bahasa Arab. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut? Dia kata begitu juga halnya dengan hadis yang melarang meminta ruqyah yang dapat mengurangi kesempurnaan tawakal. Ada perbezaan antara meruqyah diri sendiri atau diruqyah oleh orang lain tanpa kita meminta kepada orang itu atau atas permintaan kita sendiri. Maknanya dia cuba nak bagi penerangan lagi tentang perbezaan para ulama. 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab tu ialah orang yang meruqyah dan juga orang yang minta untuk diruqyah. Setara mana ruqyah dia? Tapi saya dah sebut tadi, ianya ialah masih lagi khilaf di kalangan para ulama. Melihat kepada kapasiti satu orang. Kalau kita kena sakit, kita boleh tahan tak? Kita tak merungut, kita ganggu dah iman kita terhadap takdir Tuhan. Tu poin dia. Sebab ada orang waktu dia sakit, dia dah fikir bukan-bukan. Dia fikir bukan-bukan. Sebab kita kena tahu, waktu orang sakit tu, dia mengalami ketidakstabilan hormon dalam badan dia. Dah ada kajian secara
universiti lagi, peringkat universiti lagi, tentang orang-orang yang duduk di wad ni, orang-orang yang kena tahan di wad, mereka kebanyakannya akan mimpi buruk hampir setiap hari. Setiap hari dia akan mimpi buruk. Semua, satu wad tu dia ada satu kertas kajian. Satu wad ni semua, kalau tanya, tiap-tiap malam mimpi buruk. Sebab apa? Adakah dia orang disampuk hantu? Takkan satu wad semua kena sampuk hantu? Bukan. Dia ada hormon yang dia tak stabil. Tambah dengan suasana orang sakit di kiri dan kanan dia, mencemaskan dia lagi. Dia mungkin effendi je, tapi dia tengok sebelah, patah kaki, dalam kaki tu ada besi macam area TV atau rumah dah pun, duk pasang kat kaki. Yang belah sana pula meraung, yang belah sini pula melolong. Dia malam tu tidur tak tenang. Melainkan dia orang kaya, dia duduk buat seorang lain lah. Mungkin kurang sikit dia punya mimpi buruk tu. Cuma kalau hidup kongsi ramai-ramai ni, lain lah sikit. Ada yang penuh kiri kanan, macam-macam wire dah ada kat badan dia. Itu menyebabkan hormon dia lagi tak stabil. Kita beri lalu azan dulu, lepas tu kita bagi kesimpulan akhir. Okey, kita tengok lagi muka surat 339 tu. Beberapa perenggan yang bawah tu dia sebut tentang khilaf di kalangan para ulama pada menetapkan matan hadis yang kata 70,000 daripada kalangan umat aku ni akan masuk syurga tanpa hisap. Salah satu kriteria dia ialah dia di kalangan orang yang tidak meruqyah dan juga tidak diminta untuk diruqyah. Yang ni kalau kita tengok, saya tak nak baca dah sebab saya nak bagi kesimpulan je. Dia datangkan pandangan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia kata riwayat ini ada waham daripada perawinya. Maknanya masih lagi di kalangan para ulama ni ada perbincangan untuk mengatakan adakah orang yang terlibat dengan ruqyah akan terhilang keahlian daripada menjadi orang yang masuk syurga tanpa hisap. Masih lagi dalam question, masih lagi dalam perbincangan. Sebab hujah yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, orang yang ruqyah orang ini ialah orang yang membantu saudaranya, orang yang tolong saudara dia. Mustahil satu orang yang tolong orang hilang keahlian masuk syurga dengan sebab tolong orang. Cuma kesimpulan yang kita boleh tengok pada muka surat 340, dia kata yang dalam petak yang warna kelabu tu, ruqyah hukumnya boleh apabila memenuhi syarat di atas, bahawasanya seseorang boleh meruqyah dirinya sendiri dan tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya.
Itu pandangan daripada penulis buku ni. Dia cenderung, dia kata yang boleh ruqyah ialah orang yang sakit. Dia tak boleh minta daripada orang lain untuk ruqyah dia. Tapi masih lagi kurang kuat. Sebab tadi kita dah baca riwayat Aisyah, waktu Nabi sakit berat tu, Nabi suruh Aisyah buat. Mustahil, dan dia sangat kontradik. Bila mana benda tu tak boleh tapi Nabi buat. Cuma Aisyah waktu nak sapu tu, dia tak sapu dengan tangan dia, dia gerakkan tangan Nabi, dia tiup kat tangan Nabi. Tapi poin dia ialah Nabi minta Aisyah buat. Nabi minta orang lain untuk ruqyah diri dia. Sebab tu dia masih lagi perbincangan. Tapi kita belum masuk lagi. Kita tak tengok lagi pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang ruqyah ni macam mana. Adakah dia termasuk daripada penghilang keahlian untuk mendapat golongan yang masuk syurga tanpa hisab, ataupun dia masih lagi berkeahlian tapi ruqyah yang macam ni. Ruqyah yang macam mana kita akan tengok pada kali yang akan datang. Okey. Jadi kita berhenti situ je untuk malam ni. Muka surat 340 kita akan sambung pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang ruqyah. Sebelum pada kita masuk elemen yang kedua, iaitu elemen berkenaan dengan tauhid rububiyah. Okey. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.